Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi apa khabar anak-anak semua? Anak-anak berada dalam keadaan sihat? Alhamdulillah, bagus, terbaik, mantap, bersemangat. Jadi hari ini apa? Kita akan sambung belajar mata pelajaran sains. Sains tahun 1. Pastikan kamu ada buku ini. Dan hari ini kita masih lagi dalam tajuk yang kedua, iaitu tajuk peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains. Pada kelas yang sebelum ni, kita dah tahu dah apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat dalam bilik sains. Antaranya, kita kena beratur sebelum masuk kelas. Kita kena minta izin guru sebelum masuk ke bilik sains. Kita kena kemaskan, kena bersihkan sebelum kita keluar daripada bilik sains. Dan kita dilarang untuk bermain, berlari dan bergurau semasa berada dalam bilik sains. Dan yang terakhir, kita dilarang untuk makan dan minum dalam bilik sains. Tidak dibenarkan sama sekali. Jadi itu 5 peraturan yang kita dah belajar pada kelas yang sebelum ini. Jadi hari ini kita nak buat apa? Hari ini kita nak tahu apa kesannya kalau kita ikut peraturan dan apa akibatnya kalau kita melanggar peraturan bilik sains. Kita tidak ikut peraturan, kita lawan. Apa akibat dia? Baik. Hari ini anak-anak buka muka surat 14 dan 15. Baik, hari ini kita akan tengok satu-satu. Tengok, mula-mula sekali kita tengok gambar yang bertulisan warna hijau. Dia punya kotak tu warna hijau yang atas. Okey. Yang atas warna hijau tu apa? Itu adalah kesan ataupun kebaikan apabila kita ikut peraturan di bilik sains. Yang pertama, bilik sains menjadi lebih bersih dan kemas. Kita mesti lebih suka kalau kelas kita, tempat kita belajar itu menjadi cantik, tersusun dan kemas. Betul? Tak ada orang yang suka untuk belajar dalam keadaan yang kotor. Tak ada orang yang suka. Jadi ini kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua, bila kita ikut peraturan, apa dia? Pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan kerana suasana bilik sains lebih harmoni untuk kita duduki. Untuk kita duduk dekat bilik sains ni, kita rasa seronok, kita rasa gembira untuk kita belajar dalam bilik sains. Apa lagi peraturan bilik sains yang kita kena ikut? Kita kena minta kebenaran guru. Jadi meminta kebenaran guru sebelum masuk bilik sains ni adalah satu perbuatan yang mulia, perbuatan yang amat baik, kerana kita menghormati guru yang berada dalam bilik sains. Sebab itu kita minta izin. Jadi 3 kebaikan dia, 3 kesan apabila kita mematuhi peraturan bilik sains. Apa dia? Bilik sains menjadi lebih bersih dan kemas. Pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Dan yang ketiga, kita dapat buat aktiviti ataupun membuat perbuatan yang mulia. Apa dia perbuatan yang mulia? Perbuatan yang baik tadi, meminta izin guru sebelum masuk ke dalam kelas. Baik. Tetapi ada sebahagian orang yang tidak suka dengan peraturan. Dia suka langgar peraturan, dia tidak ikut. Jadi apa kesannya? Apa akibatnya kalau kita tidak ikut peraturan bilik sains? Tengok tulisan yang warna merah. Yang pertama, bilik sains menjadi kotor dan bahaya. Bila kotor, keadaan tidak sesuai untuk pembelajaran, bahkan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Contohnya bersepah-sepah, sampah-sampah. Dalam sampah tu kita tak tahu kalau ada benda-benda yang berbahaya. Contohnya mata pisau ataupun gunting. Kita tak tahu dalam sampah tu ada benda-benda yang tajam. Bila bilik sains kita bersepah, kita tak tahu, terkena pula dekat kita, maka boleh mengakibatkan kecederaan. Jadi itu kita tak mahu. Akibat yang kedua apa? Sinki tersumbat jika sampah dibuang ke dalamnya. Ada sebahagian orang, dia suka buang sampah dalam sinki. Sebab apa? Sebab dia malas nak sampah itu dalam tong sampah.
Apabila dia buang sampah dalam sinki, sinki menjadi tersumbat. Bila tersumbat, jadi berbau, jadi bau busuk. Sebab itu tak elok kita buang sampah dalam sinki, akan menyebabkan sinki tersumbat dan akan menyebabkan bau yang busuk. Selain itu, apa kesannya? Kesan kalau kita bermain di dalam bilik sains boleh mencederakan kita, boleh mendatangkan kecederaan. Kita berlari-lari, tak jatuh, luka. Lari-lari lagi, berlanggar dengan meja. Semuanya boleh mendatangkan kecederaan. Kamu suka ke duduk dalam keadaan cedera, hidup dalam keadaan sakit-sakit? Suka? Tak ada orang yang suka hidup dalam kesakitan. Betul? Jadi itulah akibat tidak mengikut peraturan. Apa lagi akibatnya? Antara lain, pembelajaran tidak dapat dilakukan. Kenapa tak dapat dilakukan? Bilik kotor. Selesa ke kamu nak belajar? Tak selesa. Lagi pula tambah dengan kawan-kawan kita yang main bising sana sini kan. Boleh ke kita nak fokus nak belajar? Tak boleh. Sebab itu pentingnya kita ikut peraturan di bilik sains. Ingat, peraturan di bilik sains dibuat bukan untuk menghalang kita belajar, tetapi peraturan di bilik sains ditentukan supaya kamu dapat belajar dalam keadaan yang lebih baik, dapat memahami pembelajaran dengan lebih mudah, lebih cepat. Jadi itu tujuan peraturan bilik sains. Itu faedah kalau kita dapat ikut setiap peraturan dalam bilik sains. Ingat anak-anak, dalam kehidupan ada peraturan. Setiap peraturan harus diikuti. Apabila tidak diikuti, akan mendatangkan keburukan. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Muallim harap anak-anak dapat memahami setiap pembelajaran kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.